Datin Hamsiah binti Haji Muhammad Hanis, Naib Pengerusi Perkap Kontingen Melaka. Yang dihormati ACP Zaitun binti Tokiman, Ketua Cawangan Khas IPK Melaka. Yang dihormati DSP Nur Haslida binti Muhammad, Ketua Jabatan Logistik dan Teknologi IPK Melaka. Yang dihormati ASP Mas Yunida binti Yunus, Timbalan Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard IPK Melaka. Yang berbahagia pengerusi-pengerusi Perkap Daerah Melaka. Yang dihormati pegawai-pegawai kanan, pegawai pangkat rendah, pegawai-pegawai awam, ahli-ahli Perkap Kontingen Melaka, seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya, pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di auditorium tingkat 3 IPK Melaka bersempena dengan majlis ceramah keluarga Islam yang bertajuk Rumahku Syurgaku, Sakinah Mawaddah Warahmah, anjuran Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard IPK Melaka dengan kerjasama Perkap Kontingen Melaka yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Asma binti Harun. Bagi memulakan acara kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan acara majlis kita pada pagi ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan sedikit tentang latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini. Nama diberi Ustazah Asma binti Harun, mendapat pendidikan daripada Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang ijazah sarjana muda syariah dan kemudian mendapat master dalam pengajian Islam di Open University Malaysia. Yang berbahagia datin puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Ustazah Asma binti Harun untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Rumahku Syurgaku Mawaddah Warahmah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Mana klik? Ini. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya polis dan isteri polis ni, Masya Allah. Keluarkan suara di rumah masing-masing. Tu dia kan. Itu suara kalau pergi kenduri lemah lembut je kan. Suara kat rumah macam mana? Suara kejutkan pagi.
Kan, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya bagi salam lagi sekali, jawab dengan suara di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara masa lepas solat tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah. Kau tak nampak apa ke Ustazah? Kan tunduk sikit dia. Okay. Macam biasa. Okay. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi terima kasih dan penghargaan kepada pihak penganjur, iaitu bahagian agama dan kaunseling BAKA, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard GIPS, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka, dan Persatuan Keluarga Polis Perkap Kontijen Melaka. Subhanallah. Siapa polis angkat tangan? Oh, ini memang kehadirannya perempuan saja. Oh, memang maksudnya tak dibenarkanlah lelaki masuk. Oh, dia orang malu. Memang untuk perempuan saja. Oh, jadi kita bolehlah ya sesama kita nak bercakap pasal mereka ya. Pasal kaum lelaki, tapi ada beberapa orang wakil lelaki di atas. Jadi kita sedang diperhatikan, jadi kena berlapik jugalah ya. Kalau nak luar-luar perasaan pun. Subhanallah. Terima kasih yang berbahagia Datin Hamsiah binti Haji Muhammad Hanis, Naib Pengerusi Perkap Kontijen Melaka. Terima kasih Datin, sambut daripada awal. Assistant Commissioner Polis ACP Zaitun binti Tokiman, Ketua Cawangan Khas Kontijen Melaka. Masya Allah, mana tadi ketua? Perempuan, hebat. Saya tanya dekat Malaysia berapa orang perempuan jadi ketua cawangan khas ni. Katanya antara maksudnya di Malaysia ni mungkin 1-2 je. Yang Islam mungkin kali pertama ke, orang yang pertama, wallahualam. Memang hebat lah kan. Ketua cawangan khas iaitu seorang wanita. Mesti cekap ni kan, panjat tu, panjat ni, berlari. Tak tahu dah apa yang polis lalui kan. Tak tahulah kami ni orang awam, kalau bayang polis memang cergas. Polis entry want to jaga. Macam mana? Pencuri ni polis jaga. Macam mana? Polis entry want to jaga? Pencuri mati. Polis mati, pencuri jaga. Takkan macam tu? Polis mati, pencuri jaga? Pencuri lah mati, polis jaga. Tapi tu lagu daripada, tu mainan kan. Maksudnya main lepas tu maksudnya polis tidur kot kan, jadi pencuri boleh jaga. Salah tu, kena tukar lah. Tapi sekarang anak-anak kita memang tak main dah kan. Itu mainan polis entry tu kan. Mungkin masa kecil kuat main polis ni, akhirnya jadi polis Masya Allah. Subhanallah. Assistant Commissioner Polis ACP Zaitun binti Tokiman. Subhanallah. ASP Mas Yunida binti Yunus Timbalang, Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Integriti IPK Melaka. Puan kan? Puan. Sambut daripada bawah. Bila saya sampai sini rasa macam rasa selamat je kan, dikelilingi oleh polis-polis. Tapi risau pun ada. Kalau ada yang pandang kan, tahu ni rahsia-rahsia ni ataupun kesalahan-kesalahan yang dibuat, insya-Allah tak ada. Sebenarnya polis ni yang menjaga manusia daripada tidak melakukan maksiat. Sebab semua jenayah adalah maksiat. Jenayah jalan raya ke, jenayah apa saja, semua adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi polis bukan hanya menjaga keselamatan manusia di dunia, dia menjaga keselamatan manusia di akhirat, supaya manusia tidak melakukan perbuatan yang boleh mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah. Jadi besar sangat peranan polis ni, dia jaga keselamatan dunia dan akhirat. Sebab itu sampai dalam satu hadis mafhum daripada hadis Nabi,
Mereka yang berjaga keselamatan, mengawal, kan, menjaga keselamatan, mengawal di perbatasan dan sebagainya, umpama berjihad di jalan Allah. Dan isteri-isteri pun samalah juga, akan dapat sama. Siapa isteri-isteri polis, angkat tangan. Oh, polis dan isteri polis. Macam tak apa nak ngaku. Angkat tangan. Oh, ramai polis ke ni? Isteri polis angkat tangan. Isteri polis. Okey, Masya Allah. Okey, polis angkat tangan, polis. Oh, memang ramai polis ni. Dan mungkin ada beberapa orang macam anak adik-adik muda ni praktikal. Oh, pegawai awam. Ni yang muda-muda ni. Oh, ni praktikal. Bakal polis. Oh, macam mungkin bahagian admin lah. Okey, patutlah macam memang dipaksa datang. Tak, muka macam terpaksa je. Awak senyum baru Ustazah lega. Saya risau tengok ada masalah apa ni kan. Aku ada masalah dengan Ustazah kan. Ustazah kan suka saung-saung kan. Ustazah okey sebenarnya, baik sangat. Yang sebelah tu Masya Allah. Okey. Kena senyum lah ke walaupun polis. Kalau dengan penjenayah boleh senyum, dengan saya lagi lah kena senyum kan. Masya Allah. Saya faham sebab ada keluarga juga yang terlibat dengan anggota kan, bomba dan sebagainya. Penjenayah juga manusia biasa yang tak lari daripada silap seperti kita juga kan. Cuma kita ni buat maksiat tak kena tangkap je. Kalaulah bila mengumpat kena tangkap, semua masuk lokap kan. Padahal mengumpat tu dosa besar, jenayah tu sebenarnya. Kan? Rasa semua masuk lokap, termasuklah saya. Maksudnya bukan semua dosa ni dosa besar. Mengumpat pun dosa besar. Mengutuk dekat FB ke, menjatuhkan maruah orang ke, semua tu dosa besar. Jadi ada dosa yang Allah lepaskan, yang tidaklah sampai ada pihak berkuasa untuk menangkap dan sebagainya. Tapi sudah tentulah kita ditangkap oleh malaikat lah. Malaikat mencatat, dan mudah-mudahan kita sempat taubat sebelum mati. Sebab berat sangat dosa mengutuk, menghina, mengkeji dan juga mengumpat. Semualah tu pengadu domba. Kadang dalam budaya kerja dan budaya sebuah keluarga, mengadu domba adalah punca keretakan rumah tangga. Kadang-kadang ibu ni adu domba anak dengan ayah. Duk cerita apa tak puas hati kepada anak tentang ayahnya. Akhirnya anak pun jadi tak suka ayah. Anak berdendam dengan ayah. Anak siap bagi warning pada ayah. Kadang dengan mak. Kadang adu domba di antara ipar-ipar, adik-beradik. Subhanallah, adu domba adik-beradik di tempat kerja. Backstabber, tikam belakang. Subhanallah. Sebab itu Nabi sebut an-namimah la yadkhulul jannah. Pengadu domba ataupun pengumpat ataupun yang menyebabkan tercetusnya sesuatu perbalahan tidak masuk syurga. La yadkhulul jannah. Berat sangat. Jadi mudah-mudahan di tempat kerja kita, di sini di IPK dan sebagainya, bila ada individu-individu yang seumpama ini, pihak atasan memang kena ambil tindakan segera. Letak jadak lokap kan, berapa minit je. Okey, minta maaf ya, saya kalau gurauan tu tak sesuai. Tetapi saya nak nyatakan kadang-kadang dalam sebuah tempat kerja, kita tidak melihat itu satu masalah sampai kita kata alah biarlah perangai dia dah kenal kan, alah gini-gini. Tetapi boleh merosakkan hubungan silaturahim, boleh merosakkan motivasi kerja jika dibiarkan ada orang yang berakhlak sedemikian. Masya Allah. Jadi apa yang disebut tu ada kaitanlah dengan tajuk kita dalam sebuah rumah tangga juga. Kadang-kadang wanita menjadi sebab. Mulut lembek, orang kata orang gana panggil mulut lembek. Duk ceritalah pasal dia create isu sampai suami ni bermasalah dengan adik-beradik. Isteri ni biasa isteri lah, bermasalah dengan ibu sendiri. Padahal ibu tu bukan cakap apa sangat pun, tapi dia kecil hati. Dia tokok tambah sampai anak lelaki tak suka ibu sendiri. InsyaAllah perkara-perkara begini kita sentuh dalam tajuk Rumahku Syurgaku Sakinah Mawaddah Warahmah. Rumahku syurgaku, jangan jadi rumahku nerakaku. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya pegawai-pegawai, pengurusi-pengurusi perkab daerah, pegawai-pegawai kanan wanita kontijen Melaka, ahli-ahli perkab,
seluruh warga kerja IPK Melaka, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian yang hadir. Dua-dua ni lebih kurang dalam 2K di TikTok dan juga di IG. Terlebih dahulu saya di Facebook. Okey. Saya ingin saya maklumkan keadaan saya sebenarnya. Sambil bercakap, saya sambil menahan sakit kepala. Pagi tadi dia berlaku kadang sebulan 2 kali, 3 kali. Simptom nak kata vertigo tu betul sebab saya tak sahkan. Cuma ciri-ciri tu memang ada lah. Kalau tuan-puan tahu pasal satu penyakit namanya vertigo, saya akan mata berpinah dulu. Tadi lepas saya kuliah di Abdul Salihin, macam tu lah. Biasa kalau kepenatan berturut, malam tadi tidur pukul 2 sebab ada tetamu yang jauh. Jadi dia balik lebih kurang 1:30 dalam, kita pun selesai kemar-kemar dah pukul 2 lebih. Sebab dah berapa malam berturut tidur lewat. Ada beberapa, yelah, akhir-akhir ni agak sibuk dengan PBAKL, dengan program yang berturut-turut, luar negara, dalam negara, begitu begini. Jadi macam saya rasa hampir sebulan non-stop, pagi sampai malam, tak ada rehat walaupun satu hari. Maksudnya satu ahad pun full. Kadang-kadang jadual tu jadi begitu. Dah susun elok, tiba-tiba ada program yang ad hoc, mengejut, yang kita tak boleh elak, melibatkan pihak-pihak luar. Macam tu lah. Jadi dia akan mata berpinah dulu. Saya pun nak tengok apa pun jadi tak nampak. Dan saya tahu lepas dah hilang mata berpinah, dia akan sakit kepala sebelah kiri yang sangat kuat. Sebelah kiri saja. Kalau saya kena di rumah, saya tak akan keluar dan akan tutup lampu habis gelap. Sebab itu antara cara nak cepat hilang. Jadi kita tak boleh cahaya. Siapa yang pernah ada pengalaman tahu kan? Tutup habis langsir, gelap, barulah kita rasa lega. Tapi saya tak ada pilihan. Habis je tadi walaupun dah sakit kepala, terus masuk cahaya matahari tu lagilah kita rasa macam terang. Jadi kita dah makan ubat, sambil tu menahan sakit kepala sebelah kiri. Dan bila ceramah memang guna kepala. Kan, kita guna kepala. Jadi kita nak paksa tu, kalau saya ceramah macam slow, tak perform seperti biasa, saya mohon maaf awal-awal. Berapa kali dah awak alih? Kenapa dik? Kita tak bawah. Dah banyak kali kan, gerak sana gerak sini. Boleh ya? Okey, subhanallah, muslimin muslimat, Masya Allah. Tajuk kita ialah Rumahku Syurgaku. Sakinah, mawaddah, warahmah, rumahku syurgaku. Siapa yang ada keluarga, angkat tangan. Siapa yang ada keluarga, angkat tangan. Tiba-tiba ni kan sebab salah nak angkat. Ada mak ayah tak? Ada keluarga lah tu. Okey, lagi sekali. Siapa yang ada keluarga, angkat tangan. Baru sedar diri. Kan takkan keluar, maksudnya jumpa dekat kan, Masya Allah, tiba-tiba ada kat hospital kan, bersalin. Jadi semua kita ada keluarga, semua ada keluarga. Jadi bila ceramah pasal keluarga, ada orang muda kata, Ustazah ni asyik ceramah pasal keluarga, saya belum kahwin. Kan, asyik ceramah pasal suami, pasal isteri, saya belum kahwin. Kamu bakal isteri, kamu bakal suami. Subhanallah. Ada pula, saya dah umur 40 belum kahwin. Belum tentu lagi kamu tak akan kahwin. Subhanallah. Dan ilmu keluarga, kalau pun bukan kamu, di JAKIM dulu, ada seorang penceramah wanita, dia selalu ceramah pasal kekeluargaan. Sampai umur dia 40 lebih, sampai umur 50 lebih, dia tak nikah. Sampai sudah. Tapi dia pakar dalam bidang keluarga. Hasil daripada dia dengar ceramah, dia dengar kuliah, dia hadir kursus. Bila orang dengar, macam dia boleh memahami dan dia dah melalui. Tapi Allah berikan dia kurniaan apa? Ilmu, kefahaman, empati. Sebab itu kadang-kadang ada orang berkahwin, lepas tu dia mengadu masalah kepada orang yang belum kahwin. Jangan cepat sangat kita kata, aku tak ada pengalaman lah, tak nak tolong lah. Tapi mudah-mudahan dengan niat ikhlas dia nak membantu, niat ikhlas dia nak memberikan jalan keluar, boleh jadi apa yang dia sebut tu boleh diterima oleh orang kahwin. Kadang kita kan, kita hidup dalam rumah tangga, kita tak nampak pandangan orang yang tidak berumah tangga. Kadang-kadang dia bagi ayat, kau pun memanglah saya tahu awak ada masalah, tapi sekurang-kurangnya awak pernah melalui pengalaman bernikah. Saya dah lama lah teringin nak naik pelamin tu. Tak pernah lagi. Ada orang jatuh cinta, ada orang nak jatuh cinta, tak jatuh-jatuh. Ada orang jatuh cinta tak disambut kan.
Masya Allah. Dan untunglah kita ni jatuh cinta disambut. Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang azab. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak. Itu adalah normal lumrah kehidupan. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Kadang-kadang rasa lapang dada, kadang-kadang sempit dada. Kadang-kadang sejuk, mata memandang tengok suami. Kadang-kadang panas mata. Hati tu banyak sejuk ke banyak panas tengok pasangan? Panas hati ke sejuk hati? Suam-suam, tak rasa apa-apa ya. Panas tak? Sejuk tak? Tengah-tengah. Subhanallah, Allahu Akbar. Adalah waktu sejuk dapat hadiah ke kan, tak berhenti tengok muka dia senyum. Masya Allah. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan merujuk buku ni, Ada Syurga di Rumahmu. Dan buku ni kita dah edarkan, bukan percuma ya. Siapa yang berhajat, dan silalah berhajat ya, dijemput untuk berhajat memilikinya. Siapa yang memang berhajat untuk memiliki, anda boleh terus conteng, boleh terus lipat ke, nak buat apa ke, boleh. Tapi kalau siapa yang tak berhajat, boleh belek juga muka surat yang kita akan buka. Tapi berhati-hati dan pulangkan kembali. Ini adalah buku terbaru yang baru dilancarkan pada hari Ahad baru ni. Betul tak hari Ahad? Baru saja dilancarkan hari Ahad baru ni. Baru saja sudah print dalam minggu lepas macam tu. Sebenarnya di pasaran, buku berkaitan dengan kekeluargaan terlalu banyak. Ketika pihak penerbitan minta saya menyiapkan satu naskah berkenaan dengan keluarga, sebab dia kata saya ceramah dominan bab keluarga. Dan pengalaman saya kerja di JAKIM, Jabatan Agama pun bab kekeluargaan. Jadi saya kata boleh. Setelah sekian lama menolak, akhirnya saya setuju. Dengan syarat buku yang diterbitkan ini adalah buku yang praktikal, bukan teori. Sebab terlalu banyak dah buku teori. Kemudian alhamdulillah, hasil daripada himpunan ceramah-ceramah mereka transkrip. Lepas transkrip, kita olah dan kita edit, ubah suai 80%. Akhirnya lebih kurang 2 tahun baru buku ni dapat disiapkan. Hampir 2 tahun. Bukan senang. Masya Allah. Begitu begini, ubah suai sana, ubah suai sini. Dan kalau tuan-puan, muslimin muslimat, tengok pada isi kandungan. Sekarang kita tengok kandungan. Jadi sahabat-sahabat yang lihat di FB dan di TikTok, kalau ingin memiliki, anda boleh beli melalui online lah. Tajuk buku ini adalah Ada Syurga di Rumahmu. Ada Syurga di Rumahmu. Siapa yang tak jumpa syurga di rumah, insya-Allah akan jumpa dan tahu bagaimana cara nak wujudkan syurga di rumah. Okey, cuba tengok pada isi kandungan. Isi kandungan mukadimah pernikahan jalan ke syurga. Kadang-kadang kita dah nikah 20 tahun, bila kita baca baru kita faham tujuan kita nikah. Kenapa kita bernikah? Dan kenapa banyak sangat ujian dalam pernikahan? Subhanallah. Kalau kita jelas kenapa kita bernikah dan sebagainya, ujian yang datang adalah satu perkara yang biasa bagi kita, dan ujian yang datang lebih mudah diuruskan. Sebab kita dah faham dah apa tujuan nikah. Bukan matlamat nikah untuk membina bahagia semata-mata. Ada orang kata tak bahagia buat apa, baik cerai. Ada yang sebut begitu kan. Dah tak bahagia buat apa? Sebab dia meletakkan tujuan nikah memang untuk bahagia. Jika hilang dah bahagia, hilang dah rasa, dah tak ada rasa apa-apa dah. Hilang dah perasaan. Dah tak rasa seronok dah. Kalau awak kahwin, lambatnya awak balik. Kenapa? Rindulah. Dah lama-lama, cepatnya balik. Dah terbalik kan. Tak ada kawan ke nak lepak dulu ke? Dok, rindu kan, tak sabar-sabar kan. Ini ni yang duduk sini ni tak sabar nak jumpa suami masing-masing ni. Kita doakan ni yang belum nikah ni dikurniakan suami yang soleh, penyejuk hati. Ni dapat isteri yang salihah, isteri yang baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Siapa yang tidak ditemukan Allah jodoh di dunia, pasti Allah temukan jodoh di akhirat. Wah, ustazah lambat sangatlah ke akhirat. Kan, lambat sangatlah. Lepas tu masuk kubur. Kan, kubur lagi tak tahu berapa tahun. Lambatnya kau boleh nak kat dunia. Memanglah kita semua nak apa yang kita nak di dunia.
Tapi yakin apa yang Allah tak beri di dunia, Allah pasti beri di akhirat berkat sabar. Dan apabila Allah menahan sesuatu daripada kita, sudah tentu ada sebab yang kita sendiri tidak tahu. Okey, kita tengok pernikahan jalan ke syurga tu, pernikahan syariah yang indah, 5 hukum nikah, kesan cinta kerana Allah, pernikahan sumber ketenangan, cuaca dan rumah tangga, kisah teladan. Cuaca dalam rumah tangga, penentu utama adalah wanita. Isteri menentukan cuaca dalam rumah tangga. Betul tak? Betul ke betul? Masya Allah, lembutnya suara. Kalaulah isteri tu ceria, seluruh keluarga ceria. Betul tak? Kalau seorang wanita, ibu atau isteri tu, dia ribut taufan, memetik, memang kelang kabut lah rumah tangga tu. Betul tak ni? Tapi kalau lelaki, muka ketat, senyap, tapi isteri tetap ceria, tetap ceria. Tapi kalau suami ceria, isteri kan, anak-anak pun rasa lain macam, suami pun dia tak reti nak cover. Ni anak-anak ni kan, betul tak? Mak sangat mempengaruhi. Kita sangat mempengaruhi cuaca rumah tangga. Sebab itu sebenarnya anak-anak kita perasan je kalau kita bergaduh. Semalam saya borak dengan anak saya yang sulung kan, anak saya Atika, umur 16 tahun, dalam kereta. Saya saja tanya dia, Atika perasan tak kalau Umi Abi bergaduh? Perasan, dia jawab. Walaupun Umi Abi cover, nampak sangat. Dia umur 16 dah kan. Maksud sebenarnya anak-anak kita perasan perubahan komunikasi, cakap sepatah-sepatah, air muka, ekspresi. Bila masuk kereta tu tak borak. Bila tanya makan mana, ikutlah. Tak kisah. Padahal kita biasa makan mana, macam tu kan. Patut tunggu bayang berapa restoran gini-gini. Pilih tu bukan berdasarkan makanan, berdasarkan suasana kan. Situ gelap sikit lah, situ kan, macam-macam lah. Lain nada suara apa, perasan, semua ni. Tapi masing-masing, kalau tahu Umi gaduh dengan Abi, masing-masing cuba kontrol, masing buat-buat ceria. Mestilah saya pun tak lari daripada bergaduh. Mana wallahualam, kalau ada kata tak pernah bergaduh 20 tahun, 30 tahun, Masya Allah, wallahualam, mungkin ada tip yang luar biasa. Pengalaman saya handle kes-kes, selalu bergaul dengan manusia, tidak ada rumah tangga yang tidak ada konflik. Yang membezakan bagaimana menguruskan konflik. Rumah tangga bahagia atau tidak bahagia, keduanya ada konflik. Bahkan kadang-kadang rumah tangga bahagia tu lagi banyak konflik. Sebab musuh dia syaitan tu. Dia tak nak nampak sebuah keluarga yang bahagia, dan dia tak nak nampak sebuah keluarga yang menuju ke syurga. Bila sebuah keluarga yang menghidupkan dalam keluarga tu ibadah, mewujudkan program-program yang baik dalam keluarga, lagi kena attack kuat. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, muslimin-muslimat, cuma anak saya kan, dia cakap macam ni, tapi Umi boleh bertukar-tukar dengan cepat, bertukar rupa dengan cepat. Saya kata macam mana tu? Nak kata budak-budak, anak-anak kita perhatikan kita kan. Yelah Umi macam, Umi macam ada masalah. Entahlah, kerana Atika tengok dia orang ni kan selalu ikut saya ceramah kalau hujung minggu kan. 7 orang anak dalam kereta. Lepas tu dia kata, okey, Umi macam ada masalah, macam bad mood, macam sedih kadang. Lepas tu tiba-tiba Umi pergi ceramah depan orang, Umi senyum, Umi buat ceria. Ada kata, Umi ni tadi macam sedih, macam ni, tiba-tiba ni. Lepas tu masuk kereta, masam balik. Sambung balik mengajuk tu, sambung balik. Saya kata, macam tu lah Atika, kita kena pandai bawa diri dalam situasi. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang ceria dekat pejabat, kita tak tahu apa masalah yang dia tanggung di rumah. Ada orang di rumah dia ceria, suami pun tak tahu apa masalah dia di pejabat. Jadi bagaimana kebijaksanaan kita membawa emosi dalam sesuatu. Sebab itu kita tak boleh jadi hamba emosi. Kadang-kadang kita nak merajuk, kita nak memberontak, kita nak tantrum, kita nak ikut perasaan. Tapi kita fikir kita ada anak yang sedang perhati. Kita fikir kita sedang berhadapan dengan orang ramai. Kalau boleh kita nak semua orang tahu. Muka dia masak, masuk pejabat pagi sampai petang. Tu kenapa? Adalah tu masalah tu. Adalah tu, ni. Ada setengah orang memang dilahirkan muka ketat kan.
Kau tak senyum je orang ingat dia ada masalah. Ada orang muka, kau tak senyum je muka ketat, serius, sian pula kan. Tapi kalau dia senyum biasa yang macam ni, manis sangat. Jadi kita memang kena biasakan melatih diri kita senyum. Senyum yang paling mahal adalah senyum dalam keadaan hati kita sedih dan derita. Sebab kita ketika itu kita memang betul-betul senyum kerana harap pahala daripada Allah. Kalau kita memilih senyum waktu bahagia saja, Masya Allah, maksudnya senyum kita bersyarat. Tapi kita tetap kuatkan diri kita senyum, kan? Sebab apa? Nabi pun menyebut, jangan kamu meremehkan suatu perbuatan yang baik, iaitu dengan berwajah manis. Dan paling besar pahala berwajah manis pada pasangan, senyum. Subhanallah. Muslimat sekalian, agak-agak boleh tak hari ni senyum sampai tidur? Senyum saja. Balik rumah nanti kan, jumpa suami senyum. Satu hari kita buat. Agak-agak boleh tak? Walaupun nampak ada kain plekat bergulung, senyum. Nampak ada pinggan tak basuh, senyum. Meja lepas makan ada tumpah tak lak, senyum. Boleh jadi suami akan rasa buat tabiat kan? Suami dah mula risau. Macam dah ada tanda-tanda kematian dah ni. Biasa tak macam ni. Suami pula rasa ish telefon anak-anak kau orang balik cepat, mak kau dah lain macam ni. Subhanallah. Bukan senang sebenarnya kita nak berwajah manis dan ceria daripada pagi sampai malam. Kalau hari tu tak ada apa-apa berlaku, memanglah boleh. Bayangkan, ketika berjalan melancong pun ada je benda. Bawa anak pergi zoo, padahal tempat happy kan. Tapi macam-macam lah benda, nak marah anak tu, nak ini. Mesti ada sesuatu yang akan mengganggu emosi kita, membuatkan bertukar rupa gitu, gini, cubit kejap, celong mata, gini. Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang dah masuk kereta kan, abang ni tadi tak tolong pun, leka tengok binatang, anak-anak tak tengok. Macam tu kan. Kadang tu pergi tempat happy pun ada efek-efek emosi. Jadi macam mana ya kita ni, subhanallah, muslimat sekalian, nak mengekalkan emosi yang positif, ceria tu 80%. Mustahil kalau nak 100%. Sehingga kan emosi-emosi negatif tu macam tak nampak. Macam walaupun kita ada waktu garang, ada waktu tegar, ada waktu sekian-sekian, tetapi yang dominan adalah karakter kita adalah ibu yang penyayang, isteri yang penyayang, isteri yang berwajah manis. Sampai suami ni terlupa saat-saat kita tinggi suara, sebab apa? Lebih dominan perkara-perkara yang baik. Masya Allah. Okey, cuba kita tengok muslimin-muslimat. Bab yang kedua, ada syurga pada pasanganmu. Pasangan kita syurga kita tak? Muslimat sekalian. Syurga pada wajahmu. Ke terbalik? Kan, ada syurga pada wajahmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Suka tak tenung muka suami lama-lama? Alah Ustazah, kalau macam Brad Pitt okey lah kan, Beckham ke, siapa lagi? Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Kalau minat Shah Rukh Khan. Subhanallah, muslimin-muslimat, itulah pandang wajah suami tu. Itulah lelaki yang pertama membuka pintu hati kita mengetuk. Dan itulah lelaki yang menerima kita seadanya. Jangan duk fikir kita je terima dia seadanya. Cuma dia tak sebut je, dia tak sebut. Macam kita ni suka sebut. Kita ni pandai cakap, lelaki banyak diam. Kadang-kadang saya cakap dekat suami, contohlah saya panggil dia encik, tapi saya tak panggil dia encik, formal sangat kan. Contoh saya kata, encik, terima kasih di atas diamnya encik. Terima kasihlah encik di atas diam, kediaman encik. Terima kasih di atas banyaknya diam encik terhadap saya. Sebab kadang-kadang saya pun tak kuat untuk bila encik buka mulut, lagi tak kuat nak dengar. Walaupun kadang kita geram dia diam kan. Diam. Okey tak? Okey. Macam tak okey je, kau pun tak puas hati. Muka macam tak okey. Okey. Kalau tak okey, kenapa muka macam tu? Desak-desak lah pula kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi kalau setengah lelaki dia dah sebut, kalau dia diam tu faham je lah. Jangan desak, jangan apa semua, caranya adalah diam. Sabar perempuan dihilangkan, dia sabar dengan dia perlu bercakap.
Orang perempuan bercakap ni satu keperluan. Lelaki dia bercakap bila perlu je. Faham tak? Perempuan perlu bercakap. Lelaki bercakap bila perlu. Nampak tak tu? Kau tak nampak perbezaan kan? Itu dah kajian dah tu. Masya Allah. Jadi apabila kita tengok pada bab perempuan meluah, apa yang suami perlu buat, dalam buku ni pun dan berdasarkan apa yang berlaku di zaman Rasulullah, pada rumah tangga Rasulullah dan pada rumah tangga sahabat, contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kita tahu kisah kan. Sayyidina Umar sahabat Nabi yang karakternya tegas, garang, berani, subhanallah. Ada satu hari, ini cerita pada riwayat sahih, seorang lelaki, dia rasa tak boleh tahan dah mendengar isterinya membebel. Biasa tak ni aktiviti pembebelan, biasa perempuan kan lelaki. Siapa lebih mahir membebel? Perempuan, tak boleh nafi. Memang Allah jadikan begitu. Dari segi pandainya lidah, menutur kata-kata dan lajunya berfikir. Memang ada lelaki lagi pandai membebel, tapi sedikit. Suami saya sendiri pernah cuba nak membebel, tapi kan dia jadi macam tersekat-sekat. Anak-anak pun kata tak payahlah Abi, tak sedap lah Abi bebel. Ya, anak-anak kata gitu. Tak sedap lah Abi bebel, tak sedap. Macam dia cubalah nak laju macam Umi. Dia tersekat-sekat, lepas tu perkataan tu tak tepat. Jadi dah terbuktilah di situ, dapat pula isi penceramahan. Subhanallah, muslimin muslimat. Kisah Sayyidina Umar ni, seorang sahabat nak mengadu kepada Sayyidina Umar, masa tu dia jadi khalifah. Maksudnya jadi Perdana Menteri. Bukan satu negara. Bila jadi khalifah, beberapa buah negara Islam semua dia jadi pemimpin. Besar ni, hebat ni. Tapi boleh lagi kawan nak pergi mengadu berkenaan dengan bab rumah tangga. Ketika dia sampai depan rumah Sayyidina Umar, dia mendengar Sayyidina Umar dibebeli oleh isteri. Dan Sayyidina Umar diam je. Diam. Masya Allah. Lepas tu kan, Sayyidina Umar perasan lah kawan ni datang. Dia pun tanya, ya ada apa kamu datang, hajat apa? Apa yang dijawab lebih kurang lah, dah selesai dah masalah. Soalannya, kalau kamu pun kena bebel, wahai Sayyidina Umar, apatah lagi aku. Lepas tu dia cerita sebenarnya, wahai Umar, aku ingin mengadu kepadamu tentang perihal isteriku yang kuat bebel, aku dah tak tahan nak. Subhanallah, Sayyidina Umar pun berkata, wahai sahabatku, bertahanlah dengan bebelan isteri, kerana mengenangkan pengorbanan mengandung, melahirkan, mereka yang menjaga, menyediakan makan minum. Sekadar menahan bebelan. Kita orang lelaki, dia ingatkan, subhanallah, kita tak perlu menahan sakitnya mengandung, sakitnya beranak, sakitnya penatnya menyusu, penatnya sekian-sekian. Itu dengan pekerjaan, itu dengan perbuatan. Menahan bebel, telinga je tahan, tak buat apa-apa. Subhanallah. Bila fikir begitu, Masya Allah, dia pun mula tukar dari segi ni, dengar je. Tak payahlah nak masuk sangat, kerana itulah dari sudut psikologinya, perempuan dia perlu lepaskan. Dia perlu lepas. Jadi, kalaulah tuan-puan nak ada sefahaman dalam rumah tangga, kena beli buku ni. Dia tiba macam ni. Tak beli pun tak apa, cari saja cerita tu, subhanallah. Sebab ini antara kaedah, kalau nak suruh isteri diam, awak boleh tak diam? Saya nak tanya, perempuan boleh diam tak? Kalau boleh diam, tapi macam muka tu jadi lain macam. Maksudnya dia terbuku dalam hati tu. Subhanallah, soalannya bila seorang lelaki minta isteri tu diam, berhenti bercakap ataupun dah lah gini-gini, soalannya dia sedang meminta isteri tu buat sesuatu yang melawan fitrah. Cuma kita sebagai wanita, dalam kita menyebut ataupun bercakap, paling utama jaga perkataan yang kita keluarkan. Kalau kita nak sebut pengorbanan kita pun jangan sampai mengungkit sehingga menjatuhkan maruah suami. Maksudnya meluahkan apa yang kita rasa dibenarkan syarak. Subhanallah. Sayyidina Umar bila pindah ke dalam buku Asam Garam Rumah Tangga, bila pindah daripada Mekah ke Madinah, isteri Sayyidina Umar yang sebelum ini tak menjawab, mula pandai menjawab. Ini kisah benar ni. Boleh cari dalam kisah Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah para sahabat. Dia ada 3 jilid buku tu, kitab tu. Subhanallah. Lepas tu Sayyidina Umar kata, kamu sekarang dah ikut perangai perempuan Madinah. Sayyidina Umar kata kepada
isteri dia. Kamu sekarang dah ikut perangai perempuan Madinah. Sebab apa? Budaya masyarakat Mekah, lelaki ni sangat dominan. Apa dia cakap tak boleh bantah oleh perempuan. Kalau kita pernah pergi Mekah dengan Madinah, perasan tak? Orang Mekah dia ada karakter yang agak, kita tak nak sebut. Tapi Madinah, karakter masyarakat Madinah, orang Madinah lebih lembut. Kalau kita ingat. Contoh, kalau saya dulu belajar di Mesir, ada karakter orang Arab Mesir macam mana. Okey, subhanallah. Memang budayanya masyarakat Madinah ni lebih lembut karakter lelaki, perempuan. Dan memang biasa, maksudnya perempuan dan lelaki dalam sebuah rumah tangga, macam dari sudut komunikasi, kedudukan, mereka umpama seperti sama. Lelaki boleh tegur perempuan, perempuan boleh tegur lelaki. Perempuan isteri boleh bantah, bang saya tak setuju, dibenarkan, itu budaya dan tak jadi satu kesalahan. Tapi di Mekah, sebelum masuk Islam, Arab Jahiliyah dan sebagainya, sebab itu Sayyidatina Asma bila ditanya ketika Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah masuk berlindung di Gua Sur masa dalam perjalanan nak pergi hijrah, bila Abu Jahal datang tanya, wahai Asma, mana bapa kamu? Asma jawab apa? Sejak bila lelaki Quraisy, sejak bila lelaki Mekah bagi tahu mana dia nak keluar kepada wanita di rumahnya. Padahal Sayyidatina Asma tahu duduk di Gua Sur bersembunyi sebab dia yang dihantar makanan. Faham tak maksud saya? Sayyidina Asma tak jawab saya tak tahu sebab menipu. Tapi dia jawab kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dua-dua ni yang sedang cari ni, sejak bila lelaki Mekah akan beritahu kepada wanita di rumahnya dia nak pergi ke mana? Terus kena tampar sampai berdarah, anting-anting tercabut. Maksudnya budaya lelaki di Mekah saat itu nak keluar-keluar je, tak cakap langsung pada isteri. Abang nak keluar ni, keluar je. Tak nak balik ke apa. Maksudnya kasar sikit akhlak mereka dengan isteri. Isteri ni adalah tak boleh bantah, akur, begitu. Tapi bila pindah ke Madinah, didapati budaya dalam keluarga suami isteri di Madinah berbeza. Sebab itu bila pindah ke Madinah hijrah, Sayyidina Umar tengok isteri mula menjawab, ada benda yang dia bantah tak setuju. Sayyidina Umar kata, kamu dah mula ngikut perangai wanita Madinah. Lalu isteri Sayyidatina Umar menjawab, ya Umar, wahai suamiku Umar sekian-sekian, bukan hanya aku saja yang membantah kata-kata suami, isteri Nabi juga membantah kata-kata Nabi. Sayyidina Umar bila dengar dia terkejut. Sayyidina Umar kata biar macam bahasa kita, biar betul. Lalu Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina Umar terus pergi jumpa anaknya iaitu Hafsah. Hafsah tu kan isteri Nabi, anak Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar dengan Nabi juga besan, sama dengan Abu Bakar juga besan. Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali dua-dua adalah menantu. Sayyidina Ali nikah dengan Fatimah, Sayyidina Osman nikah dengan dua orang anak Nabi. Maksud dua orang tu, mula anak yang pertama saya tak silap saya Ruqayyah. Lepas tu meninggal Ruqayyah, menikah dengan anak Nabi yang seterusnya saya tak ingat nama siapa. Saya takut salah kalau saya sebut. Jadi dua sahabat ni memang keduanya adalah dua orang besan, dua orang lagi menantu. Lepas tu terus jumpa Sayyidatina Hafsah. Wahai Hafsah, benarkah ada di kalangan isteri Nabi yang pernah membantah Rasulullah? Asal kata ya. Lalu Sayyidina Umar beri amaran kepada anaknya, wahai Hafsah, janganlah kamu bantah apa-apa yang Nabi cakap. Jangan kamu bantah. Kalau kamu tak puas hati, datang kepada ayah. Kalau kamu nak sesuatu, datang kepada ayah. Maksudnya dia pesan pada anak dia, kalau kamu tak puas hati ke apa, cerita pada ayah, jangan bantah Nabi. Kalau kamu nak apa-apa tak dapat, janganlah kamu minta-minta, jumpa ayah ni, minta. Punyalah Sayyidina Umar sayang sangat pada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar pergi tanya pula Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, benarkah ada di kalangan isteri Nabi yang membantah perkataan Nabi? Alah, kehidupan suami isteri, mungkin ada benda yang Nabi ni isi kata tak nak ke, isi menjawab ke dan sebagainya. Ummu Salamah jawab apa? Wahai Umar, kenapa kamu sibukkan hal rumah tangga orang lain? Ummu Salamah bagi stepek tu pada Sayyidina Umar. So Ummu Salamah lebih tua. Wahai Umar, kenapa kamu sibukkan hal rumah tangga orang lain? Dan ini memang dirakam bagaimana ada isi-isi Nabi yang membantah Nabi. Maksudnya ialah saya nak menyampaikan, sebenarnya dalam rumah tangga, bab komunikasi suami isteri, janganlah seolahnya lelaki ni dominan, isteri langsung tak boleh bagi pendapat, tak boleh nak bantah, tak boleh nak buat bincang, semua kena ikut je. Okey, minggu ni balik rumah mak saya.
Alah bang, hari tu kan dah balik rumah mak abang. Bantah lagi, si derhaka. Oh, contohlah. Dan ini memang benar berlaku dalam masyarakat kita. Pagi tadi saya cerita sikit bagaimana satu kisah dalam rumah tangga hari ni. Seorang lelaki yang memang langsung, tak boleh langsung. Isteri bagi pendapat, isteri lawan. Bahkan layanan di rumah, bila makan, dia tak makan sekali dengan isi anak-anak. Dia mesti makan khas, tak campur dengan isi anak. Anak-anak ada lebih kurang 8 atau 9 orang. Tapi lebih pada saya. Saya ingat lagi memang anak dia lebih ramai. Tak bercampur dengan anak. Sebab apa? Tak nak makan diganggu. Kena makan tenang. Makan tempat asing. Macam-macam lagi lah. Tak bergurau dengan anak dan sebagainya. Dan sebenarnya banyak orang di pejabat ataupun di luar karakter dia berbeza bila di rumah berbeza. Jadi Nabi SAW pernah, apabila dia mencium, Nabi mencium, bagi dia cium cucu kan, Hasan dan Husain, cium anak-anak. Dan Nabi sendiri, kalau Sadatina Fatimah datang, Nabi akan cium tangan Fatimah, cium anak. Memang Nabi mencium anak-anak. Subhanallah, peluk dan cium. Bila ada sahabat yang melihat, sahabatnya ada 10 orang anak, lalu ditanya, "Ya Rasulullah, kamu buat hal demikian? Kamu peluk dan cium anak?" Lalu Nabi pun bersabda, "Man la yarhamu la yurham. Man la yarhamu la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, tak penyayang, dia tidak disayang. Jadi memang kasih sayang perlu ditunjukkan dalam belayan, dalam pelukan, dalam sentuhan dan sebagainya. Masya Allah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya pernah pergi kepada, adalah jemputan, ada macam, pendek cerita, saya pergi kepada satu rumah VIP ni. Yelah, ni orang bilioner ke, triliuner ke, saya tak tahulah kan. Sebab rumah dia pun dalam 4 ekar. Rumah 4 ekar tak, rumah tu memang besar lah. Tapi kawasan rumah tu macam ada mini zoo. Besarnya kawasan rumah apa semua kan. Lepas tu, yang saya macam menarik melihat keluarga ni, walaupun kita panggil keluarga yang besar, keluarga VIP, orang-orang kayangan, orang-orang yang sangat, ialah, yang saya tengok adalah hubungan kasih sayang di antara anak-anak. Anak-anak dah besar, anak lelaki dalam semua universiti. Bila saya sampai, sebab dia jemput program, dah lama dah ni, ia melibatkan juga, tak apalah. Subhanallah, yang saya kagum, anak-anak lelaki yang dah besar ni, yang remaja, ada, saya rasa mungkin ada sekolah menengah, 2 orang atau 3 orang. Dia melayani suami saya daripada awal datang sampai balik. Sementara tunggu saya ceramah habis dia lebih kurang 1.5 jam. Sampai tu, dia pandai sangat menghormati orang tua. Maksud saya lah, susah sangat saya nak tengok sekarang remaja lelaki yang boleh menyantuni orang yang lebih dewasa. Biasa dia orang kan leka dengan gadget dan sebagainya. Cik nak air, bagi air, itu ini, borak. Dia tak tinggalkan suami saya sampailah habis. Bila saya tanya cik suami saya, dia kata, bagus betul lah anak-anak dia. Kan bagi tu, kan itu, ini. Lepas tu tak tinggalkan. Tak ada, pakcik tak apa ya, saya pergi. Tak ada. 2 jam lah dia layan. Lepas tu time makan, hidangkan, cik nak apa, abang nak apa, gini. Lepas tu sebelum balik, saya perhatikan macam mana hubungan rapat, walaupun anak lelaki dengan ibu dan ayah. Depan-depan saya, dia boleh peluk ibu dia. Maksudnya dia boleh peluk ibu dia, dia boleh cium pipi ibu dia. Subhanallah. Masa tu ibu dia tengah cari sesuatu nak bagi saya hadiah. Subhanallah. Lepas tu kan dia boleh gurau, ibu tak apa. Macam, mama tak apa, saya tolong mama. Mama it's okay, mama nak ambil apa. Saya rasa macam Masya Allah. Sebab anak lelaki, remaja, bukan senang kita nampak kasih sayang yang terbentuk. Saya pun tanya, saya kata, dan mak dia umur dah 60 lebih, tapi muda tu macam 40 lebih. Memang nampak sangat muda. Lepas tu saya kata, puan, apa tip puan ya? Anak sangat rapat, boleh macam, bila datang mama nak makan apa? Faham tak, anak lelaki boleh peluk macam tu. Dekat meja tu saya duduk ni, mama nak makan apa? Dia ambil contoh kan. Saya macam, anak saya boleh buat macam ni tak pada saya ya? Saya jadi terfikir. Subhanallah. Sebab anak-anak dia semua lelaki, tak siap saya tak ada perempuan. Sebab saya campak semua lelaki. Rupanya dia kata satu je, Ustazah, kita kena selalu peluk dan belai anak. Kita selalu kena peluk.
Tapi peluk anak lelaki ni berbeza lah. Peluk anak perempuan bolehlah full ni. Anak lelaki ada peluk bahagian tepi kan. Selalu sentuh, selalu peluk, selalu sayang. Jadi anak ni subhanallah, kadang-kadang kita rasa dengan pendidikan mengajar tu lah anak tu jadi baik. Kan? Itu tegur ini, jangan itu, jangan ini. Kita jadi ibu yang terlalu banyak bagi informasi. Maksudnya terlalu banyak bagi pendidikan. Tetapi rupanya sentuhan kasih sayang itulah pendidikan yang paling penting dan utama. Sampai anak tu jadi seorang anak yang sangat pandai menghormati dan meraihkan ibu dan ayah. Dan sangat menghormati dan meraihkan tetamu. Sebab saya pergi banyak juga rumah orang, mak ayah kena manggil-manggil. Turunlah ni, duduk dalam bilik, tak nak keluar. Saya pernah duduk rumah orang tu dalam bilik sejak, saya tak nampak semua anak. Anak-anak ada tak? Ada. Anak 5-6 orang. Duduk kat mana? Dalam bilik. Macam tu lah budak-budak sekarang kan, remaja. Main handset, main itu. Ini tak. Memang langsung tak sentuh telefon. Santuni sampai awal sampai akhir. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya percaya kerana hasil daripada kasih sayang yang konsisten ibu bapa beri dalam bentuk sentuhan dan sebagainya, membuatkan hati anak ini penyayang. Hati anak ini lembut. Hati anak ini tahu bagaimana nak beri kasih sayang walaupun kepada tetamu. Itu satu bentuk kasih sayang ditunjukkan kepada tetamu. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan cerita-cerita tu dapatlah sikit kan. Kita muhasabah diri kita, kita fikir diri kita macam mana kita kan dengan anak-anak. Adakah kita peluk pada waktu-waktu happy-happy saja? Adakah waktu marah langsung tak ada sentuhan? Ada sentuhan, tapi sentuhan yang menyakitkan. Hai, na'udzubillah min zalik. Saya pun kadang-kadang ada waktu hilang sabar. Lepas tu pergi jumpa anak, minta maaf. Umi minta maaf ya tadi Umi ada pukul. Umi minta maaf ya tadi Umi ada tinggikan sangat suara Umi, minta maaf ya. Biasanya anak akan balas balik, tak apa Umi, sebenarnya salah. Dia pun ngaku salah dia. Subhanallah, dia pun ngaku salah. Tapi Umi tetap salah juga sebab Umi dah berlebihan. Maaf tak? Maaf tak? Kita nak anak ni, ya Umi maaf, tak ada apa-apa Umi. Subhanallah. Dengan kita menunjukkan contoh meminta maaf, anak pun akan belajar cepat minta maaf. Dan anak kita cepat beri maaf. Tapi kalau kita tak ajar mudah minta maaf, anak kita pun susah nak mengaku dia salah. Allahu Akbar. Okey, kita tengok kan ada syurga pada pasanganmu. Ini rasa macam tak sempat nak tengok dalam ni. Ada syurga, cuba tengok lagi. Kenapa saya sebut buku ini adalah praktikal? Tengok pada isi kandungan, ada syurga pada anakmu. Bab ni kalau ibu-ibu baca akan menyentuh hatilah. Kan, bagaimana sebenarnya anak itu adalah satu jalan kita ke syurga. Panjang tu. Jaga pemakanan, anak ibarat kain putih, awal agama mengenal Allah, didik anak sesuai zaman. Seronok dengan ibu ayah bercerita kaedah menegur kesalahan anak menurut para ulama. Konsep at-targhib, 4 waktu terbaik, konsep merotam memukul dalam Islam. Sesudah berusaha mendidik, berserahlah pada Allah, sekian-sekian. Kemudian bab yang keempat, tuan-tuan muslimin muslimat, ada syurga di ruang tamu rumahmu. Ada syurga di ruang tamu rumahmu. Okey, bagaimana dari sudut praktikal nak jadikan ruang tamu rumah kita sebagai ladang pahala? Apakah sunnah-sunnah Nabi? Apakah kelebihan menyantuni tetamu? Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu hadis Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifuhu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamu dan memuliakan jiran. Ada orang beli sofa baru. Kan, raya itu berapa orang beli sofa baru? Ataupun beli langsir baru. Ramai orang sekarang pandai dekor-dekor rumah, betul tak? Okey, ruang mana yang paling cantik? Ruang tamu kan? Ruang tamu paling cantik. Sebab apa kita buat cantik-cantik? Sebab nak sambut tetamu supaya tetamu selesa. Okey, niat yang jelas menjadikan ruang tamu ruang pahala yang sangat besar. Sebab ganjaran menyantuni tetamu sangat besar. Tetapi kalau ruang itu menjadi tempat riak takabur ujub, kan, subhanallah, menyebabkan kita rasa bangga, riak sebab ruang tamu kita hebat, rumah tamu kita ni sofa mahal, lagi orang tak tanya harga, lagi tu kita duk ulang.
Sofa baru ni, sofa lama dah rosak. Baru ni, ui, ni beli aja nama yang mahal ni, terus beli yang kualiti. Orang tu buat dia tak tanya harga kan. Kita kona tak tanya juga. Akhirnya guna ayat, sofa ni tak adalah mahal sangat, biasa je, tak mahal. Padahal mahal. Kan? Berapa? Orang tu akhirnya tanya, masuk perangkap kan. Dalam 3,400 je. Jadi 400 kau kata tak mahal. Yelah, berbanding dengan kualiti dia. Cover balik kan. Yang penting tetamu selesa, niat kerana Allah. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya sebut sketsa macam tu ni. Kita ni memang kadang-kadang hati berbolak-balik. Kita beli sesuatu kan, kita kata untuk sekian-sekian, tetapi hati kita ni suka dipuji. Jadi kita kena betulkan niat. Kita buat sesuatu dalam rumah, tak ada masalah. Dekor, kan, hias pokok. Ada makcik tu sedih dia. Saya ingat lagi makcik Sapiah. Ingat tak antara video pertama saya viral dulu dengan makcik Sapiah umur 80 lebih tu. Ada makcik tua. Dek, cari balik video tu, lepas tu share balik. Bukan cari sekarang, share balik dekat FB. Ini masa 4 tahun 5 tahun lepas. Satu hari makcik Sapiah ni cakap, dia kata sedih-sedih dia, umur dia 80 lebih. Dia suka menanam dan suka buat landscape. Maksudnya keliling rumah tu cantik lah. Lepas tu satu ketika dia kata, Ustazah, ada orang sound makcik, ada orang cakap kat makcik macam ni, makcik ni dah tua, lebih baik banyak berzikir, buang masa je urus pokok banyak-banyak ni. Maksudnya lebih baik nak zikir. Sebab memang nak urus pokok makan masa kan. Siramnya, bajanya, nak trimnya, nak sekian-sekiannya. Sebab makcik Sapiah ni dia suka pokok, suka cantik rumah sekeliling kan. Tiba-tiba ada orang sound macam tu. Lepas tu dia jumpa saya dalam kuliah kan. Lepas tu makcik jawab apa? Dia kata, makcik jawab, hidup ini sesaat-sesaat. Oh, dia memang pandai cakap. Sesaat-sesaat. Ada saatnya main pokok, ada saatnya semayang, ada saatnya tidur, ada saatnya rehat, ada saatnya makan. Maksudnya, kalaulah kamu tengok saya duduk main pokok, ada waktunya saya sedang ibadah, kamu tak tengok. Oh, pandai je. Oh, pandai makcik je. Yelah Ustazah, makcik geram. Dia ingat makcik ni pokok je pagi ni. Adalah waktunya. Ada waktunya makcik ibadah, takkan nak tunjuk dekat dia. Sebab itu tuan-puan dimati Allah sekalian, kadang-kadang kita tengok ada orang contohnya habiskan masa sekian, buat itu, buat ini. Janganlah kita menilai, ni hamba dunia ni, ni hamba dekor ni, tak habis-habis dekor. Contoh kan. Sebab mungkin saat dia beribadah, saat dia buat amal soleh, cuma dia tidak perlihatkan. Subhanallah. Namun kita perlu bersederhana. Saya ada baca satu kitab bab hati, antara cabaran ataupun fitnah godaan akhir zaman, wanita-wanita lebih disibukkan sampai tenaga dia habis sehingga tidak ada tenaga untuk amal ibadah. Disibukkan dengan memperhias dan memperindahkan rumah, luar dan dalam. Disibukkan dan memperhias dan memperindahkan diri sendiri, luar dan dalam. Disibukkan sekian-sekian sehinggakan sedikit masanya, ruang masanya untuk beribadah. Tak ibadah dah penat, ngantuk, nak tambah 2 rakaat solat sunat pun dah tak larat. Nak solat witir lepas isyak pun dah tak larat. Tapi sebelum tu gigih tu, buat macam-macam, sejam 2 jam, masak special sampai 2 jam. Tapi nak berdiri untuk solat 10 minit pun tak larat. Berdiri kat dapur 2 jam, kadang-kadang itulah motivasi diri saya. Kalau rasa macam dah tak larat nak solat, nak tambah-tambah, saya kata, ya Allah, teruknya aku. Tadi boleh 2 jam berdiri, boleh sejam urus pokok. Takkan berdiri untuk Allah tak boleh nak tahan sikit. Itulah ya antara muhasabah. Muslimin muslimat, ada syurga di ruang tamu rumahmu. Rumah yang dimasuki malaikat macam mana? Indahnya saling berziarah, bahagianya menerima tamu. 10 adab sebagai tetamu. Adab ketika bertamu, contohnya Nabi Ibrahim bila ada tetamu datang, walaupun bukan ada banyak makanan, tetapi dia akan hidang makanan yang terbaik. Contohlah kita kan, kita paling suka cheesecake. Lepas tu kan, baru beli cheesecake dan kita memang nak makan. Tetamu datang, lepas tu ada kek pandan, kita tak apa suka. Agak-agak kita keluarkan cheesecake ke kek pandan? Oh, kek pandan. Aduh, kan? Kek pandan. Yelah, nak keluarkan cheesecake, nanti kan habis aku tak makan pula. Kan kek pandan ni tak apa suka, keluarlah kek pandan. Lepas tu kan kerepek pula, ada kerepek kita sangat suka.
Lepas tu ada 7 kepek yang kita tak apa suka. Paling suka kepek pedas. Lepas tu kepek maruku tak apa suka. Agak-agak keluar kepek pedas ke kepek maruku. Oh, sama ya. Ijtimak ulama ya, ijma ulama. Maruku. Kita kan maksudnya sebab kita ada selera kita ada ni. Subhanallah. Tapi kalau tengok kisah Nabi Ibrahim dan kisah para sahabat, bila tetamu datang, Masya Allah, yang dikeluarkan adalah yang terbaik daripada rumah. Yang terbaik. Okey. Ada satu kisah, ini kisah benar ni. Ada seorang ulama besar, Syekh Kabir, ulama besar. Dia seorang pemimpin, seorang ulama. Lepas tu kan, ada tetamu datang. Dia seorang guru, ya seorang ulama. Lepas tu anak murid datang bertamu ke rumah. Lalu dia hidangkan makanan-makanan yang lazat, yang sedap. Dia pun hidang. Lepas tu, anak murid ni pun memujilah gurunya. Wahai guru, sesungguhnya layanan kamu sangat terbaik. Kamu benar-benar melakukan apa yang kamu katakan, apa yang kamu ajar dan sebagainya. Layanan kamu terbaik, hidangan kamu terbaik. Lalu guru ni kata apa? Sekarang saya nak ajak kamu pergi ke rumah saudaraku. Tak ingat abang dia ke adik dia, macam tu lah. Sesungguhnya layanan layanan terhadap tetamu di rumah saudaraku ini jauh lebih baik daripadaku. Subhanallah. Lepas tu, anak murid ni ikutlah ni. Bila sampai ke rumah saudara ni, lalu dihidangkan dengan air, macam kita ibarat air kosong dengan biskut kering. Lalu hidangannya adalah biskut kosong dengan air, biskut kering dengan air kosong. Lalu anak-anak murid ni rasa pelik. Sebab tadi makan rumah guru dia ni makanan sedap. Hidangan terbaik dan layanan pun terbaik. Tapi guru dia kata, layanan di rumah saudaraku lebih baik daripadaku. Jadi dia ajak pergi rumah saudara dia, rumah adik-beradik. Bila sana, hidang air kosong dengan biskut kering. Ibarat macam tu lah. Tapi makanan paling basic. Kalau kita, takkan hidang macam ni kot tetamu. Bila ditanya kepada guru, kenapa tuan guru kata, Syekh kata hidangan lebih baik di rumah saudara ni. Lalu subhanallah, dia kata sesungguhnya Allah berikanku rezeki yang banyak. Apa yang aku keluarkan dan hidangkan kepada kamu bukanlah apa yang terbaik daripada rumahku. Sedangkan saudara ke itu adalah orang yang fakir miskin. Dan apa yang dikeluarkan kepadamu, biskut tu adalah itulah makanan terbaik dalam rumahnya. Dia sendiri simpan untuk tetamu. Bagi mereka sendiri tak makan makanan tu. Allahu Akbar, subhanallah. Nak sampai tahap ni, sebab itulah Nabi kata orang yang beriman pada hari kiamat, maksudnya dia orang yang iman. Kita tahu orang beriman syarat masuk syurga adalah orang yang sangat memuliakan tetamu. Sekali-sekala lah kita boleh keluarkan apa yang kita paling suka. Lawan sikit perasaan hawa nafsu dan merasai manisnya memuliakan tetamu dalam erti kata yang sebenar. Kita memang layan elok. Malam tadi pun saya ada tetamu sampai 1:30. Betul-betul all out lah kita layan. Kan lepas dah tu sebelum balik buat air lagi kan, kopi kan, kedai tu ni. Kita pun macam dah lembek tapi senyum. Kan subhanallah, dengan budak-budak ini kita pun tak ada pembantu kita lah sana sini. Subhanallah, kita rasa kita buat yang terbaik. Kalau tak kuat mengharapkan pahala dari Allah, tak kuat sebenarnya nak layan tetamu. Masya Allah. Jadi muslimin-muslimat, kita tengok bab yang kelima, ada syurga di ruang ibadahmu. Ada syurga di ruang ibadahmu. Dalam rumah mesti ada ruang ibadah walaupun rumah kita kecil. Ada syurga di bilik tidurmu. Subhanallah. Ada adab pahala di dalam bilik. Banyak sangat sunnah-sunnah Nabi. Ada syurga di dapurmu. Apa doa-doa, apa larangan, apa yang patut kita buat di dapur. Subhanallah. Itu yang saya kata buku ini adalah buku dalam bentuk praktikal. Yang mana menghimpunkan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat di setiap ruang dan sudut rumah Nabi walaupun rumah Nabi kecil. Mungkin ada di kalangan kita yang fikir, saya nak bentuk syurga di rumah. Tetapi nak bermula daripada mana? Bolehlah pilih. Mungkin nak bermula daripada bilik. Apa amalan dalam bilik? Menjadikan bilik itu ruang ibadah kita. Mungkin nak mula daripada ruang tamu. Mungkin nak mula daripada dapur. Terpulang nak mula daripada mana ataupun nak mula serentak. Jadi buku ini adalah buku praktikal yang membawakan dalil-dalil, contoh-contoh tauladan. Masya Allah. Subhanallah, kita buka sikit. Salah satu, ada syurga di ruang ibadahmu, di bilik tidurmu, di dapurmu. Kita ambil
ada syurga pada pasanganmu. Masya Allah. Okay, kita buka pada muka surat. Muka surat berapa? Muka surat 28, bab yang kedua. Saya ada masa berapa minit lagi? 4 minit lagi. Pukul 12 habis kan? 4 minit je lagi. Minta maaf ya. Mungkin di Facebook macam pelik. Kenapa saya cakap slow-slow macam tak bermaya? Sebenarnya sambil menahan sakit kepala berdenyut-denyut sebelah kiri. Jadi sebenarnya bila vertigo ni kena tidur sekejap, recharge balik. Sebab dia bukan efek kepala je, dia efek satu badan. Macam tu lah. Jadi lepas habis kuliah ni, kita bergambar ringan-ringan. Kan? Subhanallah. Itu antara sebab utama juga datang kan? Subhanallah. Boleh je kita merakam kenangan. Ke tak ada orang ambil gambar? Ada. Okey, subhanallah. Masya Allah, kita buat dengan simple-simple. Sebab ada setengah tempat saya bacakan doa juga untuk setiap orang kan. Ada yang nak ni. Jadi kita memudahkan. Dan mungkin saya terus bergerak. Biasanya saya akan tanda tangan semua. Saya akan sign. Saya akan tanda tangan. Dan biasanya ada sediakan makan kan? Ke tak sedia? Ada kan? Jadi saya bagi tahu awal-awal, saya minta izin saya terus bergerak boleh? Saya faham. Saya faham kalau boleh nak makan sama-sama kan. Tapi siapa yang vertigo dia faham, kita sebenarnya rasa lawyer. Kita rasa ni, kalau kadang-kadang tu kalau teruk, saya tak boleh nak jalan, saya merangkak. Sebab rasa macam, faham tak? Tak stabil. Jadi lepas habis, kita ambil gambar tu pun satu cabaran juga bagi saya. Jadi saya sebenarnya nak terus masuk, nak tutup mata. Jadi saya faham bila di meja makan, bila di meja makan kita akan borak, kita nak layan orang, faham ya? Jadi harap ni, kalau kat rumah masa ini suami memang akan bawa kat katil. Dia akan suap ke, dia akan apa, memang saya akan ni. Jadi ni memaksa diri. Jarang juga berlaku vertigo bila saya nak ceramah. Biasanya sedang elok je, saya tak ada ceramah yang keluar. Jadi subhanallah, saling sama-sama berjuang lah ya. Sama-sama berjuang. Okey, muslimin muslimat. Kita tengok muka surat 28, ada syurga pada pasanganmu. Topik pertama tu, membina matlamat yang jelas dalam keluarga. Saya baru perasan, saya baru tengok sebenarnya buku ni. Saya tak tengok dia orang pilih gambar mana. Elok pula gambar Raihanah dengan tembam tu kan. Nampak tak muka tu? Itu saya, depan tu suami saya, lepas tu Raihanah si tembam ni. Subhanallah. Hari tu Raihanah ni umur dia 4 tahun lebih. Dia gunting rambut dia dengan adik dia yang umur 2 tahun lebih. Rambut dia sebenarnya panjang. Mungkin orang kata macam mana Ustazah anak boleh main gunting. Sebenarnya kita memang jaga benda-benda macam tu kan. Dia pergi buka pencil case kakak dia. Kan sekolah menengah ada gunting. Lepas tu duduk dalam bilik dua orang tu senyap-senyap. Kita kadang-kadang ada waktu kita bukan tengok selalu kan. Rambut dia asal rambut sampai sini, keli, ikan mayang. Dah pendek macam ni, dah tak ada apa, macam bulat macam tu. Potong. Lepas tu elok pula dia potong yang 2 tahun lebih si Fatimah tu. Asal rambut pun panjang lebih pada dia, dah tinggal. Allahu Akbar. Bertuah sungguh si Raihanah ni. Memang bertuah ni. Subhanallah. Dia anak nombor 6. Tengok muka dia tu kan, macam nakal kan. Okey, membina matlamat yang jelas dalam keluarga. Dalam membina hubungan kekeluargaan yang utuh, ia mesti dibina sekian-sekian. Cuba tengok muka surat sebelah. Jadikan setiap sudut kehidupan sebagai ibadah. Itu anak saya tu yang salam, bukan saya ya. Saya baru perasan sebenarnya dia orang datang ambil gambar random je. Saya ambil gambar nak isi dalam buku gini-gini. Lepas tu kami buat macam biasa je, gini tak perasan bentuk-bentuk gambar tu. Okey, subhanallah. Last saya sebenarnya contoh gentleman sekali karakter Nabi Muhammad. Bagaimana seorang suami dia kena ada image mencontohi Rasulullah sebagai seorang suami tauladan. Pagi tadi pun kita kupas berkenaan dengan bagaimana seorang suami yang kalau nak ada wibawa, dia kena bangun paling awal nombor 1 dalam rumah, dan dialah yang kena kejutkan isteri dan anak-anak. Tapi saya tahu memang banyak rumah tangga isteri yang nombor 1 bangun dan kejutkan suami dan anak-anak. Betul kan? Subhanallah. Jadi kita jangan kecewa dan jangan rasa macam suami kita tak the best. Sebab di sana ada hadis Nabi. Sesungguhnya Allah merahmati seorang lelaki yang bangun lalu mengejutkan isteri, mengejutkan ahli keluarga. Dan jika isteri enggan bangun, dipercikkan air di wajah. Dan Allah merahmati seorang wanita yang bangun lalu mengejutkan suaminya.
Maksudnya kelebihan kita kejutkan, kita bangun awal dan kejutkan keluarga ni, kita dapat rahmat Allah. Awal-awal pagi lagi dapat rahmat Allah. Dan kita tahu untuk masuk syurga Allah adalah dengan rahmat Allah, dengan rahmat. Jadi sebab itu kalaulah kita ditakdirkan Allah, memang kita lah nombor satu bangun, tetap bersyukur. Cuma saya suka bagi tahu lelaki, para suami, dan itu disebut dalam hadis Nabi, Nabi bangun dan mengejutkan ahli keluarga. Sebab kadang-kadang lelaki menagih untuk dihormati, untuk dimuliakan, tetapi bukan dengan cara mengikut sunnah Nabi. Kalau seorang lelaki dan seorang suami, dia first bangun tidur dan dia lagi kejutkan isi anak-anak, dia boleh menundukkan hati isteri dan anak-anak. Anak-anak akan respect, isteri akan respect, tak perlu menagih-nagih untuk dihormati. Subhanallah. Jadi bila isteri bangun dulu dan kejutkan, awal-awal pagi isteri dah memimpin keluarga. Itu yang kadang jadi tak seimbang tu. Soalannya, kalau bukan isteri lah yang kejutkan, dia bukan sekadar memimpin bangun, dia memimpin solat. Maksudnya dia lah yang pastikan keluarga tu mesti semayang. Kalau isteri tak bangun, umpama semua tak bangun, alamanya tak solat subuh. Sebab itu saya selalu pesan pada orang lelaki, berhati-hati kalau anda membiarkan isteri awal pagi memimpin keluarga. Sebab boleh jadi isteri hilang respect dan anda sendiri yang menurunkan martabat anda sebagai lelaki. Jangan tanya macam mana martabat akan naik dengan sekadar mengejutkan. Benda tu wibawa, itu bukan dituntut, tetapi ia akan diberikan kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah naikkan darjat lelaki seperti ini. Sebab itu orang perempuan banyak dalam rumah tangga, darjat dia lebih tinggi daripada suami. Dari sisi Allah, bukan di sisi manusia. Dalam bab hierarki rumah tangga, memanglah suami tu nombor satu. Maksudnya atas, isteri ni nombor dua. Tapi dari sisi tanggungjawab tu hampir sama. Kan, kasih sayang apa semua, saling membantu tu hampir sama. Tetapi di sisi Allah, ramai wanita naik darjat dia tinggi disebabkan sabar dia, redha dia, bersangka baik dia. Di sisi Allah dia lebih tinggi daripada suaminya. Jadi bersabarlah kita. Dapat suami yang baik, yang cemerlang, syukur. Dapat suami sebaliknya, sabar. Kedua-duanya jalan ke syurga. Sabar dan syukur, kedua-duanya jalan ke syurga. Jadi dalam rumah tangga kita hanya berganti ataupun subhanallah. Okey, tak apa. Ketua cawangan. Okey, subhanallah. Muslimin, muslimat. Sebenarnya hidup kita perasan tak? Bersilih ganti antara dua. Tak sabar, syukur. Tak syukur, sabar. Tak nikmat, azab. Tak nikmat, ujian. Tak anugerah, musibah. Bergilir dua tu je. Jangan duduk tengah-tengah. Jangan tak bersyukur pun tak, sabar pun tak. Kau ni kenapa tak ada perasaan apa-apa? Aku tak tahulah aku ni macam mana. Mesti kena pilih antara dua. Sebab kedua-dua jalan ke syurga. Sabar ataupun syukur. Bersatu atas dasar keimanan. Cinta di bawah naungan rahmat Allah. Isteri meluah, suami tak faham. Tu gambar saya lagi malulah pula tengok ya. Ini kat studio ya, bukan kat rumah. Ikan main lagi bergambar. Masya Allah. Okey, isteri meluah, suami tak faham. Lakonan semata-mata tu ya. Okey, isteri meluah, suami tak faham. Cuba tengok. Sebagai contoh, kebanyakan lelaki memang tidak suka bercakap. Mereka hanya bercakap apabila perlu. Sebaliknya, kebanyakan perempuan pula suka bercakap, termasuk perkara yang tidak perlu. Subhanallah. Jadi bagi mewujudkan komunikasi yang lancar di rumah tangga, isteri perlu bertanya kepada suami perkara yang mereka ingin tahu. Jika isteri mahu suami memuji kekemasan rumah, tanya sahaja secara terus terang kepada suami pendapatnya tentang sesuatu perabot di dalam rumah, kebersihan bilik, baju yang tadi lipat, lantai telah dimop dan sebagainya. Yang ni memang saya sebut dalam ceramah selalu. Contoh kan, isteri memang suka dipuji bila dah susah. Saya nak tanya, susah tak ngemar rumah? Susah tak mengemar rumah? Tak susah? Okey, kalau saya kata susah lah. Penat ngemar rumah ni. Bukan mudah. Lagi-lagi ada anak kecil-kecil 7 orang ni kan. Saya rasa macam Allahu Akbar, bukan senang. Saya pernah jadi suri rumah kan, masa kerja, lepas tu berhenti kejap di suri rumah. Masa tu anak kecil-kecil semua 5 orang. Saya memang akan cakap pada suami, kalau awak nak balik, mesti wajib bagi tahu. 20 minit lagi nak balik ke, 15 minit lagi ke, sebab kadang waktu balik tu kita tak boleh jangka kan. Mesti bagi tahu. Wajib bagi tahu. Rupanya benda ini memang berlaku dalam sunnah Nabi, dan Nabi sebut dalam asagan rumah tangga, suami tidak digalakkan balik bukan pada waktu dia. Biar pada waktu yang isteri tahu ni waktu suami balik, supaya dia boleh bersiap sedia.
Zaman Nabi tak ada WhatsApp, okay, on the way ke apa ke kan. Jadi elakkan balik di luar waktu supaya isteri ni bukan dalam keadaan tak bersedia. Jadi saya memang warning suami, kalau nak balik kena bagi tahu awak. Sebab apa? Sebelum suami balik tu lah ngemas beria-ria. Okey, operasi. Kan topik minta tolong laju-laju. Sebenarnya boleh je kemas laju-laju dah telefon 15 minit. Sebelum tu nak sepah-sepah, hello, Umi dah tak larat dah nak ngemas. Biarlah sepah macam tongkang pecah ke apa. Main dulu, tapi tahu suami nak balik kejap lagi, kita kemas. Lepas tu kan, kita dah lelah-lelah ni kan, suami pun tengok macam biasa. Kan, macam biasa. Sebab dia tak tahu sebelum tu rupa macam mana. Saya pula harap suami puji kan, mengharap dalam hati. Lepas tu, suami tak cakap apa-apa, kita pun okey lah, buat tak tahu je lah kan. Tak apalah, buat kerana Allah. Sebab belum diuji lagi. Tiba-tiba adalah something happen, mulalah mengukir. Awak tahu tak sebelum awak balik rumah ni, sepah ni. Sebab apa? Masa tak teruji, tak nak sebut. Tapi lepas tu mungkin kita akan ukir, kita akan sebut. Akhirnya saya nak jernihkan komunikasi. Saya bagi tahu awal, bang kalau boleh bila balik awak nampak rumah kemas, tolong puji sikit. Kadang dia terlupa, bang rumah kemas tak? Okay, sorry. Wow, kemasnya rumah. Kan dia ni. Sebab walaupun saya kata awak hanya cakap, awak cuma puji, tapi yang penat, yang letih, yang lelah adalah saya. Awak sekadar tu, tetapi saya rasa happy dan gembira, rasa hilang rasa penat. Sebab rasa dihargai. Kadang-kadang kita pakai cantik-cantik kemas-kemas, suami tengok macam tu macam tak perasan. Kita pun kata, Maman tengok. Macam mana? Okey tak? Oh, rupanya suami pasal, oh baru perasan pakai gincu. Okey, cantik. Subhanallah. Sebab itu saya dulu handle kes masalah rumah tangga, banyak yang isteri kecewa, isunya komunikasi saja. Sebab suami tak faham kehendak isteri, isteri pula nak suami faham sendiri. Akhirnya isteri cakap, suami saya tak memahami saya. Suami pula cakap, kenapa awak tak fahamkan saya? Bagi tahulah saya. Contoh birthday, kita ada impian kita dah bagi hint. Bang, jam ni bang, dah lama ni, daripada sekolah rendah lagi ni. Contohlah kan, sekolah menengah lagi ni, gini. Ingat suami faham lah nak hadiah jam. Sampai masa bunga juga, sebab paling murah bunga kan. Awaknya tak faham ke? Saya dah bagi hint tau, nak jam. Subhanallah. Sebab itu banyak konflik dalam rumah tangga, isu komunikasi. Bagi saya, memang perempuan banyak keadaan dia kena bertuturan saja apa yang dia inginkan. Kadang-kadang tu bagi tahu direct je, saya nak jam dan yang bulat, jangan yang petak ya. Dan saya tak nak warna hitam, saya nak yang warna ni. Cakap je terus. Ni tiba-tiba datang pula yang petak, kita pula tak suka petak, suka bulat. Akhirnya tak pakai, betul tak? Betul pun. Saya pernah macam tu. Suami surprise beli jam kan, boleh petak. Saya tak suka petak, akhirnya tak pakai. Lepas tu suami kecil hati. Kan pakaian ni bila tak kena. Pernah suami surprise beli baju, akhirnya tak pakai. Pakailah sekali dua, ambil hati. Tapi bila tak kena dengan perasaan kita, kita pun tak selesa pakai. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi akhirnya saya kata, bang tak payah surprise sangat lah. Nanti abang pun surprise bila tengok muka saya tu ni kan. Bawa je saya kedai jam, saya pilih. Bawa je kedai baju, saya pilih. Jadi itulah komunikasi kan. Kadang-kadang tu kena berterus terang supaya jelas kefahaman masing-masing. Last, cuba tengok. Muka surat 43. Suami yang faham akan membiarkan sahaja isterinya bercerita. Kerana itu adalah satu kaedah untuk isteri melepaskan beban di jiwa dan fikiran. Dia tahu selepas itu mood isteri akan kembali normal. Terdapat sebagian suami yang menganggap berbela isteri hanya seperti kicauan burung saja. Betul. Saya kadang bagi, kalau ada pakcik-pakcik ustazah tak tahan lah. Makcik tu asyik bebel. Pakcik anggap kicauan burung. Cik. Nanti dia diam. Betul tak? Nanti makcik diam. Betul. Kalau dia penat, dia diam. Jadi pakcik anggap macam tu je lah. Sebab ada ketikanya wanita ni, begitulah situasi dia. Dia perlu melepaskan apa yang terbuku dengan bercakap. Terdapat suami, malah ada suami yang sudah siap menghafal skrip bebelan isterinya. Walau bagaimanapun, para isteri perlu selalu ingat bahawa ada orang dimasukkan ke dalam syurga kerana lidah. Tetapi ada juga yang dihubang ke dalam neraka kerana lidah. Terus diberi peringatan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bencana lidah. Topik 4 ni bacalah sendiri. Sebab apa? Kita tengok, Masya Allah, ada disebab punca utama soal anak ni.
6 sifat wanita yang jangan dikahwini, sahabat atau ujian rumah tangga. Nanti akan jumpa bagaimana Nabi menyebutkan tentang bila ditanya kenapa wanita banyak di neraka, lalu Nabi kata kerana dia menyakiti hati suaminya dengan lidahnya dan kerana dia mengkufuri nikmat suaminya. Ini paling takut kita orang perempuan. Bila Nabi sebut sesungguhnya ramainya wanita di neraka, bukan bermaksud ramai wanita di neraka dan ramai lelaki di syurga. Sebagai ulama kata kerana jumlah wanita lebih ramai daripada lelaki. Sebab itu ramai juga wanita, lebih ramai di syurga dan ramai juga wanita di neraka. Bukan membawa maksud wanita ni banyak masuk neraka, sikit je masuk syurga, tidak. Maksudnya sebab jumlah wanita memang ramai, sebab itu lebih ramai wanita di neraka. Lalu Nabi tanya apakah punca utama wanita ramainya masuk neraka? Lalu Nabi sebut kerana dia menyakiti suaminya dengan lidahnya dan dia mengkufuri kebaikan suami. Sehingga kan Nabi sebut detail. Sehingga kan apabila ada perbuatan yang dia tidak suka pada suami, lalu dia menyebut keburukan sehingga melupakan kebaikan suami. Muslimin muslimat subhanallah, kadang-kadang diam suami kita itu membantu banyak sangat emosi kita. Dan suami diam tidak mengungkit. Dan saya tutup dengan satu cerita kisah benar pengalaman saya. Ustazah ni berkait nak tutup Bila saya handle kes masalah rumah tangga kan, saya bagi kertas pada suami, bagi kertas pada isteri. Saya kata ini antara salah satu kaedah bila masalah rumah tangga. Saya kata okey, dah cakap tak berhenti. Saya kata okey, sekarang ni puan tulis apa yang puan nak suami berubah. Apa yang puan tak puas hati pada suami, puan tulis. Okey, encik tulis juga. Dua-dua pun ambil pen, ambil kertas A4. Isteri pun menulislah dengan tekun. Ustazah boleh tak belakang? Boleh. Tak cukup satu muka surat, belakang pula. Mujurlah dia tak minta kertas kedua. Suami pun menulis juga. Tulis sikit, lepas tu potong. Tulis, potong. Dah selesai lebih kurang dalam 15 minit. Lepas tu saya pun kata okey, puan gini. Banyak ni ya Ustazah. Inilah saja yang saya nak suami saya berubah sahaja. Saya tengok list tu penuh tu depan belakang. Punya perempuan tu diingat semua tu kan. Apa yang saya harapkan suami berubah ialah mudah-mudahan ayat memang manis perempuan. Kan hidup kita sakinah mawaddah warahmah, wahai suamiku kan, gini. Okey, pertama solat di awal waktu. Kedua, kan jadi imam. Memang elok-elok lah ke? Ketiga, gini. Keempat, begini kan. Memimpin baca al-Mulk. Memang elok lah ke? Subhanallah. Dan apa yang saya nak, apa yang saya harapkan daripada abang, supaya abang tak buat, dia pun list lah kan. Sebab apa? Nanti ada tanda tangan dan suami akan insya-Allah akan berubah. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu bila pergi suami tak ada tulis. Kosong dan banyak potong. Lepas tu saya kata. Lepas tu isteri ni dandan je bila tengok suami tak ada tulis apa-apa. Ustazah, saya tak ada masalah apa-apa. Dandan je. Tengok suami tak nak tulis pun walaupun satu. Geram rasanya cubit mulut lembek ni kan, isteri ni kan. Puan sabar dulu, dengar penjelasan suami. Ustazah, saya dah nikah 25 tahun dah ni. Maksud 20 tahun lebih. Keburukan isteri, kekurangan dia, apa yang dia buat pada saya yang saya sakit hati tapi saya diam. Kalau saya nak tulis sangat banyak Ustazah. Tapi mengenangkan kebaikan dia, pengorbanan dia, saya tak sanggup tulis walaupun satu. Menangis, isteri menangis. Saya pun menangis dengar. Menangis sebab saya terkenangkan diri saya. Kadang-kadang kita rasa kita bagus, kita buat itu, buat ini, berkorban. Kita tak tahu pengorbanan dia dalam diam dan sebagainya. Masya Allah, sekadar itulah muslimin muslimat. Selebihnya doa-doa yang di-share. Kat luar sana pun ada lagi. Sebenarnya dek, kamu bawa je buku semua tu. Buku doa dan rumah tangga. Ada banyak buku-buku yang kita share. Kan kita tunjuk, sebab biasa Ustazah tunjuk di live juga, tunjuk di sini juga. Biasa kan ada buku-buku sekali. Sebab ada banyak sebenarnya kita himpunkan. Dengan doa sebenarnya boleh mengubah sebuah rumah tangga yang tidak bahagia kepada bahagia, yang tidak tenang kepada sakinah mawaddah warahmah. Saya mohon maaf salah dan silap kekurangan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sebuah keluarga yang kita impikan, iaitu sebuah rumah tangga di syurga. Kalau tengok perkataan depan ni, orang yang mengharapkan syurga di akhirat akan berusaha sedaya upaya menjadikan rumah tangganya sebagai syurga di dunia. Janganlah kita penuhi rumah tangga kita dengan hiburan semata-mata, dengan makan minum tak habis-habis. Memang tak berhenti makan minum sampai mati.
Maksudnya jangan jadikan inti utama rumah tangga tu hiburan, benda-benda yang kita suka, hawa nafsu. Tapi jadikanlah ibadah itu menjadi satu bentuk penyatuan dalam rumah tangga. Baca Quran sama-sama, zikir sama-sama, makan sama-sama, solat sama-sama, kerana itulah sebenarnya yang akan menjadi pengikat utama dan akan menjadikan rumah tangga di syurga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu saya nak mengajak tuan-puan sekalian, kita ada buat ibadah korban. Kita ada buat ibadah korban melalui NGO kita. Rasa ramai juga yang ada follow yang tahu ya. Jadi insya-Allah untuk apa-apa maklumat boleh di luar ya, ada tim korban ada turun. Anda boleh tanya harga, boleh tanya macam mana dalam negara, luar negara, kita buat dua-dua. InsyaAllah kami akan menjadi wakil yang boleh dipercaya dan diyakini. Kalau negara tu kita pergi sendiri, pilih lembu, kandang dan sebagainya. Ada negara yang kita wakilkan tetapi melalui orang yang kita sahkan, bukanlah skamer dan sebagainya. Dan insyaAllah kita sasarkan 50,000 asnaf untuk diberi makan, untuk diberikan kegembiraan dengan daging korban kita. Sebab di bawah NGO dan yayasan kita memang ada yang berdaftar lebih daripada 50,000 asnaf yang kita kenal pasti mereka benar-benar fakir miskin. Jadi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Asma binti Harun. Semoga apa yang telah disampaikan tadi memberikan input yang berguna untuk dijadikan panduan dalam memelihara institusi kekeluargaan kita dan memperkasakan lagi integriti institusi kekeluargaan warga PGRM dengan berpandukan ajaran Islam sebagai panduan hidup berkeluarga. Yang berbahagia Datin, puan-puan dan hadirin sekalian, acara majlis kita pagi ini diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan yang dihormati ASP Mas Yunda binti Yunus bagi mengiringi Yang Berbahagia Datin Hamsiah binti Haji Muhammad Hanif untuk menyampaikan cenderahati kepada penceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dengan berakhirnya penyampaian cenderahati itu tadi, maka berakhirlah majlis ceramah keluarga Islam kita pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard dengan kerjasama Percap Kontinjen Melaka ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program pada hari ini. Sebelum berpisah, dijemput semua untuk sesi bergambar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.